Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk subjek fiqh darjah 6. Baik, kita tengok pada pelajaran pertama, tajuk kita ialah haji dan umrah. Baik, kalau kamu dapat tengok dekat situ gambaran haji dan umrah, kita tengok dulu secara ringkas. Nampak gambar yang pertama tu banyak kemah. Ini Arafah. Dan yang kedua ini gambar Kaabah. Bila kita sebut haji dan umrah, memang kita akan terbayang Kaabah lah. Dan yang ketiga ini gambar di Masjidil Haram di Mekah. Baik, seterusnya muka surat sebelah, haji dan umrah. Baik, kita tengok pada pengertian haji dan umrah. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Baik, kalau kamu ada pensel, kamu boleh garis sikit dekat bawah perkataan bulan haji. Haji ni dia punya key point dia dekat bulan haji. Maknanya mengunjungi Baitullah Al-Haram Kaabah di Mekah bila? Pada bulan haji. Haji ini hanya boleh dilakukan pada bulan haji. Baik, kita tengok umrah pula bawah tu. Umrah pun sama. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah di Mekah juga. Tapi pada bila? Pada bila-bila masa. Garis sikit bawah bila-bila masa tu. Untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Baik, kalau kamu nampak dekat sini, beza antara haji dan umrah. Haji ini hanya pada bulan haji, iaitu bulan Zulhijjah. Tapi umrah ini pada bila-bila masa. Kamu nak buat bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, bulan Muharram ke, semua bulan dibenarkan. Baik, kita tengok pada dalil dan hukum. Maksudnya dalil ini buktilah supaya kita ini diwajibkan untuk menunaikan haji. Baik, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Baik, maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Ini dalil pensyariatan untuk haji. Baik, hukum dia. Apa hukum haji ni? Apa hukum umrah ini? Baik, hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Baik, nanti kita tengok apa syarat dia. Baik, syarat wajib haji dan umrah. Baik, kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wajib haji dan umrah ada 5. Yang pertama, Islam. Maknanya untuk orang kafir ataupun orang yang dah murtad, tidak wajib baginya haji, tidak wajib baginya umrah. Jadi bagi orang yang kafir, kalau dibuat juga haji atau umrah, maka haji dan umrah dia tidak sah dan tidak diterima. Baik, balik ini maknanya orang yang telah cukup umur kanak-kanak, maknanya tak diwajibkan haji. Kalau dia pergi sekalipun haji dia sah, tapi tak wajib bagi dia. Baik, berakal. Tidak wajib bagi orang gila. Orang gila kalau dia buat juga haji dia tidak diterima sebab dia dah tidak berakal. Baik, kemudian merdeka. Merdeka ini orang yang bebas. Orang yang macam kita lah, orang bebas. Kalau hamba, tidak wajib bagi dia haji dan umrah. Baik, seterusnya berkemampuan. Baik, berkemampuan ini ada penerangan di sikit. Kita tengok kat bawah ni. Baik, syarat-syarat berkemampuan ataupun dalam bahasa Arab dia istita'ah. Baik, syarat-syarat dia apa? Yang pertama, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Maknanya dia ada duit, nak pergi sana kena pakai duit. Jadi duit dia cukup. Kalau orang yang tak cukup duit, tak ada keuangan, jadi tidak wajib bagi dia. Baik, sihat tubuh badan. Mestilah orang yang sihat. Kalau orang tu dah sakit, dah terlantar, tidak wajib bagi dia lagi untuk menunaikan haji dan umrah. Baik, seterusnya ada kenderaan yang sesuai. Nampak? Perlulah ada kenderaan yang sesuai. Contoh kalau dia dah tua, nak pergi jalan kaki, tak sesuai. Jadi kenderaan itu perlu sesuai, naik kapal terbang. Baik, aman perjalanan pergi dan balik. Nampak? Dalam perjalanan pergi dan balik itu selamat. Tak ada kita singgah kat tempat yang berlaku peperangan, ataupun macam hari ni sekarang ni berlaku COVID. Jadi benda tu tak selamat untuk kita pergi. Baik, seterusnya rukun haji. Baik, ini penting rukun haji. Tengok
Seterusnya rukun haji. Rukun haji ini bermakna kalau kita tidak buat perkara rukun ini, maka haji kita tidak sah. Bila haji tak sah, maknanya sia-sialah apa yang kita datang berjauh untuk buat haji tapi tidak diterima oleh Allah. Baik, rukun haji yang pertama ialah niat. Nampak? Jadi setiap perbuatan itu perlulah pada niat. Nak solat pun perlu pada niat. Jadi nak buat haji ataupun umrah ini perlu juga pada niat. Baik, lafaz niat haji. Ini lafaz niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah ini nama tempat. Jadi wukuf di Arafah ini maksudnya apa? Maknanya kita berada di padang Arafah itu pada bila? 9 Zulhijjah, selepas gelincir ataupun tergelincir di matahari hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah ini merupakan hari raya Aidil-Adha ataupun kita kenali sebagai hari raya korban. Jadi kita duduk di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Kita duduk situ di padang Arafah ini merupakan kemuncak bagi haji. Kalau kita tak buat wukuf di Arafah ini, maka haji tidak sah. Jadi kalau kamu nampak gambar dekat tepi ni, nampak orang ramai-ramai bersesak-sesak ini semua tengah duduk di Arafah. Siapa yang tak buat Arafah, siapa yang tak datang di Arafah ini, tak duduk di Arafah, maka haji tidak sah. Dan kita disunatkan ketika Arafah ini kita berdoa. Ini antara waktu disunatkan berdoa. Baik, kemudian kita tengok pula tawaf. Tawaf di Baitullah Al-Haram. Tawaf ini maknanya mengelilingi Baitullah Al-Haram sebanyak 7 kali. Nampak? Kalau kita tengok gambar yang ni, orang ramai ini pusing di tawaf di Kaabah ini maknanya tawaf. Baik. Seterusnya sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ini kalau kita tengok dekat sini, dia merupakan kita berlari-lari kecil. Kalau kamu nampak ni, berlari-lari kecil ataupun berulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Bukan lari laju, lari perlahan-lahan. Nampak? Baik, kelima, bercukur atau bergunting. Bercukur bagi orang lelaki disunatkan bercukur. Nampak kalau tengok gambar ni, orang lelaki disunatkan bercukur sehingga botak, disunatkan saja. Dan orang perempuan disunatkan rukun bagi orang perempuan ialah bergunting. Maknanya potong paling kurang 3 helai rambut. Baik, seterusnya tertib pada rukun-rukunnya. Tertib ini maknanya perlu ikut susunan lah. Tak boleh kita wukuf di Arafah dulu baru niat. Tak boleh kita dah sa'i antara Safa dan Marwah barulah kita nak buat niat pula ataupun wukuf di Arafah. Nampak? Jadi benda tu tak tersusun. Dia perlu pada tertib. Baik, seterusnya wajib haji. Baik, tengok wajib haji ni. Wajib haji ini kalau kita tertinggal, haji kita masih sah, tapi kita akan dikenakan denda ataupun dam. Nampak? Baik, kita tengok yang pertama, berihram di miqat. Nampak gambar yang atas sekali tu? Tengah pakai ihram tu, yang warna putih tu nama ihram. Ihram ini pakaian yang tidak berjahit. Orang lelaki, orang perempuan pakai ihram. Nampak? Jadi gambar yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Banyak perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Nampak? Jadi nanti kita akan belajar apa lagi perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Baik, bermalam di Muzdalifah. Nampak ramai-ramai itu tengah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ini nama tempat juga ya. Baik, seterusnya yang atas sekali melontar Jamratul Aqabah. Baik, seterusnya ialah melontar Jamratul Aqabah. Baik, kalau kamu tengok gambar dekat atas ni, orang tengah melontar di Jamratul Aqabah, melontar batu bukan melontar selipar. Baik, kemudian bermalam di Mina. Mina ni juga nama tempat. Nampak ramai-ramai di tengah duduk, itu bermalam di Mina. Baik, seterusnya melontar Jamratul Ula, Al-Wusta dan Al-Aqabah pada hari
tasyrik. Nampak orang ramai-ramai itu semua tengah melontar baling batu ke 3 jamrah ini, Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Aqabah. Pada bila? Pada hari-hari tasyrik. Baik, untuk hari ini cukup sekadar sampai muka surat 6 sini saja. Nanti kita akan sambung lagi tentang jenis-jenis haji.